Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Jonita Veronica Joffred. Nomor metrik saya BC23110140. Saya merupakan pelajar tahun 2 semester 3 Teknologi Seni Visual di ASIF UMS yang mengambil kos CV23902, yaitu Teknologi Seramik. Saya di bawah penyeliaan pensyarah saya yaitu Dr. Nurhayati Ayub. Dalam kursus ini, saya ditugaskan untuk menghasilkan sebanyak 6 seramik kontemporari yang dalam bentuk bingkai berukuran 10-10 cm dengan ketebalan 2 cm sehingga 5 cm menggunakan tanah liat primer Aulin. Oleh itu, dalam video ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang proses penghasilan seramik, aspek formal, dan karya yang saya hasilkan serta teknik yang digunakan semasa penghasilan. Terdapat beberapa proses semasa penghasilan seramik. Proses pertama ialah proses pengeringan atau bone dry. Seramik yang sudah dibentuk dibiarkan kering selama beberapa hari sehingga menjadi kering sepenuhnya. Seterusnya, proses candling, di mana seramik yang sudah dikeringkan itu tadi dimasukkan ke dalam oven ataupun kiln dan dipanaskan perlahan-lahan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Ini penting supaya seramik tidak meletup atau retak. Selepas candling, kita beralih kepada proses pembakaran biskuit. Seramik dibakar pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius selama 10 hingga 12 jam. Selepas proses ini, seramik berada dalam keadaan yang dipanggil biskuit. Seterusnya, kita masuk kepada proses glazing. Dalam keadaan biskuit, seramik dicelup atau disembur dengan plasir untuk menambah lapisan pelindungan dan kecantikan. Akhir sekali, seramik dibakar lagi pada suhu sekitar 1300 derajat Celcius selama 12 jam untuk mencapai suhu yang tinggi dan 12 jam lagi untuk penyejukan. Ini adalah proses di mana tanah liat sepenuhnya berubah menjadi seramik. Sekarang saya akan membincangkan tentang aspek formal dan 6 karya yang saya hasilkan. Sebelum penghasilan seramik, saya ditugaskan untuk menghasilkan beberapa lakaran sketches untuk menganalisis dan menggabungkan aspek formal yang saya kaji. Aspek formal ini terdiri daripada unsur elemen-elemen Borneo, yaitu bangunan ikonik yang terdapat di UMS, unsur floral Borneo, dan motif Borneo. Karya pertama saya yang saya akan bincangkan ialah karya yang bernama Bangunan Cancellery. Karya ini merupakan gabungan antara aspek formal bangunan Cancellery di UMS, pokok bakau, dan motif linakit. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang karya kedua saya yang saya namakan Matahari Terbenam di Odek. Seperti yang kita boleh lihat di sini, terdapat beberapa gabungan aspek formal, yaitu pemandangan semasa matahari terbenam di Odek, dan juga bunga orkid, serta motif linakit pada jambatan ini. Selain itu, saya juga ingin membincangkan tentang karya ketiga saya, yang saya namakan Dikepi Baru. Karya ini masih lagi dalam keadaan bone dry, namun terdapat beberapa gabungan aspek formal yang boleh dilihat daripada karya ini, yaitu bangunan utama Dikepi Baru, bunga orkid, dan juga motif linangkit. Selain daripada seramik reka bentuk, saya juga menghasilkan moka. Moka pertama yang saya ingin bincangkan ialah moka yang saya namakan ikan emas. Seperti yang kita boleh lihat di sini, terdapat ikan emas yang berenang. Ikan emas melambangkan pengalaman berharga pelajar di UMS sepanjang pengajian mereka. Seterusnya, saya juga ingin membincangkan tentang moka kedua saya, yang saya namakan Bunga Api. Karya ini mendapat inspirasi daripada bunga api yang meletup di langit. Bunga api ini dia melambangkan suasana meriah di UMS
di mana pelajar dari berbagai latar belakang belajar dan bekerja sama. Muka ketiga yang saya ingin bincangkan ialah muka yang saya namakan akar pokok. Muka ini mendapat inspirasi daripada pokok bakau yang terdapat di Sabah. Akar pokok ini dia melambangkan pengalaman yang dialami oleh pelajar IMS sambil menerapkan pengetahuan dan kematangan. Secara keseluruhannya, kajian ini tunjukkan seramik penting untuk memahami dan menghargai kepelbagaian warisan budaya di Sabah. Dengan usaha berterusan, kita boleh pastikan warisan budaya ini tidak hilang dan boleh diwarisi oleh generasi akan datang.